Serikandi 7 yang telah melonjak ke tangga 26 di antara blok-blok yang menutup Malaysia. Sesuatu yang luar jangkaan saya. Ini jelas menunjukkan bahawa rakyat inginkan satu ketulusan dalam menghujahkan sesuatu fakta, dan saya juga percaya rakyat sedang mencari satu kebenaran cerita apa yang berlaku pada 13 tahun yang lalu, kerana banyak telah kita berikan dan mengukuhkan dengan teori-teori konspirasi yang begitu kecil dunia. Sebab itulah saya rasa dah terpanggil untuk saya muncul sehingga mengadakan sidang fatwa pada hari ini untuk meneruskan saman saya sebanyak 700 juta kepada 5 individu dan 1 parti yang melibatkan nama-nama besar di Malaysia. Saya rasa saya tidak ada alasan dan sebab serta bukti yang cukup untuk saya ketengahkan bagi pengetahuan umum, terutamanya generasi muda hari ini yang begitu keliru mengapakah peristiwa ini berlaku pada 13 tahun yang lalu. Pada hari ini saya melantik saya punya legal advisor saya, Cik Khairul Azam, dan saya berterima kasih. Beliau bukan saja bertindak sebagai peguam penasihat saya, tetapi beliau juga saya tengok bersifat fighter, berjuang seperti saya untuk menegakkan kebenaran supaya segala yang batil akan lebur dan segala yang hak tetap hak untuk kita perjuangkan. Jadi terima kasih sekali lagi pada semua yang sudi datang, dan saya menjemput semua yang hadir untuk makan. InsyaAllah saya belanja pada hari ini. Saya menghargai segala budi baik anda menyokong saya selama ini. Jadi tujuan visi saya diadakan ialah sebagai pengesahan dari pihak saya, Umi Afilda, untuk memfahamkan saman kepada beberapa individu seperti yang dikatakan tadi. Mereka-mereka yang akan menerima surat saman yang akan difahamkan oleh peguam saya, Cik Khairul Azam, dalam waktu terdekat ini melibatkan iaitu Anwar bin Ibrahim 300 juta, yang juga akan dikaitkan dengan Azmin Kapal Singh 200 juta, Wan Azizah selaku Presiden PKR 100 juta, dan Parti PAS sebanyak 100 juta. Mengapa saya ingin membongkar semula? Kerana saya rasa penyalahgunaan kuasa telah berlaku melampaui batas sebagai Timbalan Perdana Menteri ketika itu pada tahun 1997. Ketika selepas 2 minggu surat saya ditulis pada 5 Ogos, dan akhirnya saya telah ditangkap pada 17 Ogos 1997 dengan begitu kejam, dengan begitu hina, di mana 50 polis telah dihantar untuk mencukup saya, seolah-olah saya penjenayah yang dikehendaki. Saya bukan Mokacin, saya bukan Munafendi, dan saya bukan Kalimutu, tetapi semata-mata untuk menutup kekejian dosa mereka, kemungkaran mereka. Mereka telah berkonspirasi sesama mereka, di antara Azmin, Anwar, dan melalui pihak polis ketika itu untuk menangkap saya. Dan saya rasa saya sudah sampai masanya, dan untuk saya menuntut hak dan keadilan saya. Beliau juga telah didapati bersalah melalui hukuman 6 tahun sebelum itu, proven that he is guilty. Jadi saya rasa saya berhak menuntut keadilan saya. Dan kenapa saya kaitkan dengan Kapal Singh? Sebab saya rasa dia seorang lawyer yang tidak beramanah, tidak mempunyai integriti, tidak boleh dipercayai sama sekali. Kerana saya masih ingat bagaimana saya memanjat pejabatnya bersama mangsa liwat ketika itu, Azizan Abu Bakar, untuk mendapatkan pandangannya sebagai seorang peguam yang begitu ternama di tanah air. Tetapi segala kepercayaan yang telah saya berikan kepada peguam ini disalahgunakan untuk kepentingan parti dan untuk kepentingan diri. Saya masih ingat bagaimana Kapal Singh begitu teruja bila mendapat cerita ini, dan menyuruh kami membuat satu ikrar sumpah atas apa yang berlaku. Dan beliau juga telah berjanji kepada kami untuk membawa kes tersebut ke muka pengadilan dan ke pihak atasan, di mana beliau sendiri telah bertikam lidah dengan Anwar Ibrahim di dalam parlimen di waktu itu, setahun sebelum Anwar dipecat. Dan pihak PAS juga telah menghantar wakilnya ketika itu, iaitu Mat Sabu, dan geng-geng PASnya, kalau tak silap saya, mungkin dalam 5-6 orang ke pejabat saya untuk
mendapatkan pengesahan dan maklumat yang lebih lanjut ketika itu atas semua yang berlaku, dan mereka begitu excited, begitu teruja ketika itu. Dan kalau kita flashback balik dalam Parlimen tahun 1997 yang tarikhnya saya tak ingat, Mat Sabu telah menggelarkan Anwar Ibrahim dengan satu gelaran Al-Sheikh Al-Anwar Al-Juburi, dan kedua-dua pihak ini, itu Parti PAS dan pihak DAP menerusi Kapal Singh, telah mengadakan satu exert pressure yang begitu tinggi kepada Dr. Mahathir ketika itu untuk membongkar kes tersebut. Dan saya rasa Dr. Mahathir telah melakukan satu tugas yang begitu mulia sebagai ketua negara. Beliau telah mengarahkan pihak polis Bukit Aman untuk menyiasat sedalam-dalamnya, mengambil masa hampir setahun. Dan apabila kes ini terbongkar, akhirnya saya hairan, pelik bin ajaib mengapa Kapal Singh dan pihak PAS menggunakan kes ini untuk menghentam kepimpinan dan menghentam saya. So saya rasa tidak adil, dan teori konspirasi yang begitu keji telah melibatkan maruah saya tercemar, harga diri saya tercemar, jutaan bisnes saya ada bukti yang begitu kukuh. Semua cerita diterbalikkan oleh Raja Putar Alam nombor 1 dalam dunia ini. Saya mempunyai bukti-bukti yang kukuh kerana projek advertising saya di sini, saya telah terlibat dengan advertising pada tahun 1995. Anwar dipecat pada tahun 1998. Dan projek-projek advertising saya yang bernilai jutaan ringgit tiada kena-mengena. Tahun 1995 saya telah mendapat projek advertising melalui kreativiti hasil pekerja-pekerja saya masa itu untuk menghasilkan billboard-billboard yang berinovatif, dan kami mampu mendapat projek di TLIA. Dan satu contoh, kad saya telah hilang hampir 10 juta ringgit nilai perniagaan saya. Di sini yang akan saya buktikan di mahkamah. Saya mempunyai surat daripada RHB ketika itu, letterhead daripada RHB yang akan menandatangani 5 juta lebih untuk billboard. Akhirnya saya hilang sebab saya ditangkap, dan saya mempunyai kontrak yang menunjukkan saya dapat daripada Petronas 3.5 million juga. Saya hilang akibat saya ditangkap selepas itu. Jadi semua cerita diputar-belitkan mengata saya mendapat upah untuk berkonspirasi. Dengan nama Allah pada hari ini, wallahi wa billahi wa tallahi, saya sebagai seorang Islam, saya mengaku saya tidak pernah menerima upah walaupun satu sen haram dari Dr. Mahathir Mohamad, ataupun saya tidak pernah menerima walaupun satu projek dari Dr. Mahathir Mohamad. Dan kalau saya berbohong, saya sanggup dilaknat oleh Allah SWT. Bukan, saya bukan jenis itu untuk membuat fitnah atau mencari glamour untuk menyara hidup saya. Saya tidak perlu. Tapi saya buat atas dasar perjuangan, dan saya hilang segala-galanya. Dan sampai hari ini kerajaan tidak pernah membayar satu sen kerugian saya, sama ada dari segi maruah diri, sama ada dari kesalahan timbalan Perdana Menteri menangkap saya ketika itu, atau sama ada dari segi projek. Saya tidak pernah dapat apa-apa pempasan. Tapi nawa itu saya jelas, iaitu saya ingin menyelamatkan agama saya, bangsa saya dan negara saya. Itu tujuan saya. Jadi kalau bagi saya government tak bayar pun, it's okay, because to me my business dealing, saya sekarang alhamdulillah saya deal dengan negara-negara Timur Tengah untuk membekalkan makanan halal. Dan saya cukup sakit hati bila setiap kali election saya dan Dr. Mahathir dikaitkan bahawa Anwar dizalimi, dianiaya, difitnah dan sebagainya. So I think I have to put a full stop. Enough is enough. 13 tahun orang Melayu ditipu, dikencing melampaui batas. So saya tak mau generasi hari ini, generasi muda hari ini terus tertipu. So I have to put a full stop. Kita bertemu di mahkamah, kita akan mendedahkan segala-galanya di mahkamah. So biar rakyat tahu siapa sebenarnya insan munafik yang bernama Anwar Ibrahim.